Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini untuk membicarakan isu-isu semasa. Kita malam ni ke udara di talian Facebook page Lokman Nur Adam Official, di YouTube channel Lokman Adam, di TikTok channel Dato' Lokman Adam, di Instagram channel Lokman Nur Adam, dan di Twitter channel Lokman Adam. Untuk sebarang persoalan, tuan-tuan boleh ajukan soalan anda di talian 0113955444 0113955444. Malam ni saya nak mengulas tentang kononnya digambarkan oleh orang kuat Tan Sri Anwar Musa, iaitu bekas Setiausaha Akhbar beliau Tun Faisal Ismail, yang hari ini masih lagi rancak menulis, tuan-tuan. Kalau kita lihat kebanyakan daripada blogger-blogger PMO di bawah kepimpinan Datuk Seri Ismail Sabri semua dah berhenti daripada menyerang Kerajaan Perpaduan, tetapi nampak gayanya mereka-mereka yang kecewa disebabkan bos mereka dipecat, Tan Sri Anwar Musa dipecat, dan ada di antara orang macam Tun Faisal ini yang kecewa kerana digantung, tuan-tuan, hari ini masih lagi menaruh harapan supaya dapat membuang Presiden UMNO ataupun menumpaskan Presiden UMNO dengan harapan Presiden yang baru dapat memberikan peluang untuk beliau kembali ke pangkuan UMNO. Tak kisahlah. Selamat mencuba dan teruskan usaha. Kurang-kurang dia ni baik sikit daripada bos dia. Dia ada fikir lagi nak masuk UMNO balik. Masuk. Jadi kita digambarkan kononnya ada 100 ketua UMNO bahagian. Double up ke? Kita tahu ada lebih kurang 50 ketua UMNO bahagian, 5-60 lah habis kuat pun yang dibayar tiap-tiap bulan oleh Isyamuddin Tun Husin. Tetapi itu pun banyak dah lari dah, dah tak bersama dengan beliau. Dan kita juga difahamkan, bahawa ramai dah mula sedar bahawa tindakan Isyamuddin walaupun dah diberi peluang menjadi calon pilihan raya selepas pengkhianatan yang dia buat selepas 2018, Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi bagi peluang untuk dia jadi calon pilihan raya. Ramai yang kecewa, tuan-tuan, ramai yang kecewa, termasuklah orang-orang keliling Isyamuddin sendiri, orang yang dibiaya setiap bulan, kecewa kerana beliau telah mempengaruhi lebih kurang 10 orang untuk memberikan SD kepada Tan Sri Muhyiddin untuk diangkat menjadi Perdana Menteri. Jadi kekecewaan ini sepatutnya hari ini dia pun tak boleh nak kata ada 50 ketua bahagian dengan dia lagi. Tapi nampak gayanya Tun Faisal nak double up angka ni. Dia mengatakan kononnya ada 100 orang ketua bahagian. Kalau ada 100 orang ketua bahagian, dia tak payah nak buat apa yang dia panggil gerakan gerakan asal bukan Zahid secara senyap. Ada pula perkataan secara senyap. Kalau dah ada lebih, UMNO ada 191 bahagian. Kalau dah lebih daripada separuh, tak nak Datuk Zahid, tak payah secara senyap, dah boleh buat secara bising-bising. Tun Faisal ni ingat orang UMNO ni bodoh katnya. Tuan-tuan, dia fikir dia boleh buat propa-propa yang telah terbukti propa-propa ini gagal untuk membantu kerajaan memenangi pilihan raya lepas. Kita lihat bila dia diangkat menjadi Setiausaha Akhbar kepada Tan Sri Anwar Musa yang menjaga Kementerian Komunikasi dan Multimedia, ternyata bahawa kementerian ini gagal memberikan penerangan, penjelasan berhubung dengan apa yang berlaku di dalam kementerian-kementerian
yang di bawah pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri, yang menyebabkan akhirnya orang-orang muda pun tak boleh nak bezakan Datuk Seri Ismail Sabri itu bertanding atas tiket Barisan Nasional ke bertanding atas tiket Perikatan Nasional pun orang muda tak boleh nak bezakan. Dia gagal segagal-gagalnya. Bukan setakat dia gagal, bos dia pun gagal menjalankan tugas sebagai Menteri Komunikasi. Jadi macam mana dia hari ini nak claim kononnya ada 100 ketua UMNO bahagian yang nak supaya Datuk Seri Zahid Hamidi disingkirkan. Kalau betul-betul lah ada 100 ketua UMNO bahagian, maknanya mereka ni merupakan golongan majoriti. Kalau dah golongan majoriti, tak perlulah nak buat kempen tu secara senyap-senyap. Boleh start perang secara terang-terang. Hari ini pun mereka tak berani nak declare, tuan-tuan. Okey, itu mukadimah saya pada malam ni. Banyak soalan-soalan, kita menunggu soalan-soalan daripada tuan-tuan juga. Banyak benda yang saya tahu tuan-tuan masih lagi perlukan kita memberikan penjelasan. Jadi bolehlah ajukan soalan-soalan itu di WhatsApp di WhatsApp 011 35954044. Takut kalau komen dekat ruangan komen ni saya tak terbaca. Beribu komen ni kadang-kadang sampai 4,000, 5,000, macam mana saya nak baca, tuan-tuan. Okey, silakan saudara Wan Kuris. Okey tu. Tun Faizal juga mengatakan bahawa UMNO sudah dilihat rosak dan semakin ditolak oleh masyarakat Melayu Islam. Dia kata ambillah kesempatan untuk bersihkan parti daripada pemimpin-pemimpin pengkhianat dan penggerak jajaran baru tu. Bagi mereka ni, kalau membawa UMNO menjadi kuda tunggangan kepada bersatu, ini satu perbuatan mulia. Kalau pemimpin-pemimpin UMNO yang dah kenal perangai bersatu, dah diberi peluang, kita maafkan dia, kita angkat dia menjadi Perdana Menteri, dia tikam balik kita, dia aniaya kita balik, dia tahan duit kita, dia nak penjarakan pemimpin kita, dia zalimi UMNO, kita tolak kerjasama dengan bersatu, kita bagi peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang belum pernah menganiaya kita lagi. Ini dianggap sebagai pengkhianat. Itulah definisi pemimpin-pemimpin pro Perikatan Nasional. Di dalam UMNO ni pun ada lagi, masih ada lagi, belum mati terus, tuan-tuan. Masih hidup gelombang ataupun masih hidup kumpulan-kumpulan pro Perikatan Nasional yang hari ini, kalau tanya dengan saya anggap mereka ni lah pengkhianat. Kalau tanya dengan mereka kata kita lah pengkhianat. Jadi biarlah perwakilan yang akan memilih pucuk pimpinan parti dalam pemilihan parti yang akan datang ni yang akan membuat keputusan. Siapa yang membela parti, siapa yang mengkhianat parti. Kalau dia anggap tindakan Datuk Seri Zahid enggan membubarkan UMNO, enggan menyertai bersatu, itu dianggap pengkhianatan, maka biarlah perwakilan menentukannya. Kalau mereka ni beranggapan tindakan Hishamuddin tidak mahu bertanding jawatan timbalan Presiden Parti, sedangkan dia merupakan pemangku timbalan Presiden Parti ketika itu, dah lah tak bertanding, lari tak cukup tanah, dia pula pujuk 16 orang ahli parlimen daripada BN. Sebahagian daripadanya adalah hasil pujukan daripada Hishamuddin, terutamanya Ustaz Syabuddin daripada Tasik Lugu dan beberapa yang lain. Dia pujuk pula untuk ahli parlimen BN menyertai bersatu. Lompat jadi bebas, lepas tu masuk bersatu. Kalau itu perbuatan yang dianggap oleh Tun Faizal sebagai perbuatan yang mulia, biar perwakilan yang menentukannya. Tak cukup dengan itu, kalau kita lihat Datuk Seri Zahid berani untuk berhadapan dengan 87 pertuduhan akibat daripada enggan tunduk dengan Mahdi, itu dianggap sebagai pengkhianatan,
tetapi menghasut pemimpin-pemimpin UMNO di Sabah melompat ke Bersatu secara beramai-ramai, ini dianggap sebagai tindakan mulia oleh Tun Faisal, oleh Jalil Baker dan sebagainya. Maka terpulanglah kepada perwakilan untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman. Kita minta supaya pemilihan parti kali ini dijadikan tempat untuk perwakilan menghukum siapa yang mengkhianati parti. Saya fikir perwakilan-perwakilan pun bukan bodoh, kan? Mungkin Tun Faisal ingat dia boleh mempengaruhi otak perwakilan dengan mengelirukan perwakilan dengan fakta-fakta songsang dia. Tapi nak beritahu, kita pun dah buat penerangan tentang pengkhianatan Hishamuddin ni bukan sekali, bukan 2 kali. Dah 4 nak masuk 5 tahun. Semua dah sebati dalam otak pemimpin-pemimpin dan juga ahli-ahli di Akaubi. Bukan satu benda yang mudah. Kita tak tahulah berapa banyak yang Hishamuddin tabur kat 2 ekor ni, kan? Tengok Raja Petra pun macam dah diam, kan? Satu pos Dah tak macam dulu. Dulu mungkin rancak-rancak, tak tahulah ni Muhyiddin tengah bersama dengan family di London. Tadi ada orang hantar gambar. Okey. Okey tu. Dia juga mengatakan bahawa gunakanlah, dia mengasut perwakilan tu, gunakan sebaik-baik undi anda untuk pastikan pemimpin yang gagal dalam PRU 14 ni tu, PRU 14 yang lepas. Dan yang ditolak oleh rakyat yang sudah menjadi liability kepada parti dan digantikan dengan pemimpin yang lebih bersih, kata dia. So tak masuk Bersih dalam erti kata Tun Faisal ialah bersih yang tidak didakwa oleh musuh UMNO. Jadi orang UMNO boleh berfikir, adakah bila orang itu tidak mau dengar cakap Mahathir, dia didakwa, dia sedia berhadapan dengan sebarang bentuk ancaman, sebarang bentuk ugutan, malah didakwa sampai 87 pertuduhan, ini dianggap tak bersih. Tetapi orang yang awal-awal pergi jumpa dengan Daim, ini dianggap bersih. Orang yang awal-awal bersekongkol dengan Mahathir, membantu kutip orang UMNO, ahli parlimen UMNO masuk Bersatu, ini dianggap bersih. Orang yang lepas pilihan raya dah diberi peluang, jadi bendahari BN. Jadi bendahari BN. Walaupun dia lari tak cukup tanah, bila kita menang di Cameron Highland, dia tarik handbrake, tak jadi masuk Bersatu. Bagi pula peluang jadi bendahari BN. Lepas pilihan raya, apa dia buat? Dia hasut orang untuk menyokong Muhyiddin pula untuk menjadi Perdana Menteri. Kalau orang ni, kita pun tahu dia tidak mau bertanding dan dia memberikan bantuan kepada Mahathir, termasuklah menawarkan. Mahathir tak minta pun dia tolong untuk pulihkan hubungan dengan Timur Tengah, tapi dia sendiri menawarkan diri kepada musuh. Jangan lupa benda ni semua. Sebab apa dia buat benda ni semua? Sebab dia tak nak kes helikopter dia, dia tak nak kes tanah Mindef, dia tak nak kes-kes LCS dan sebagainya dibuka. Adakah ini dianggap bersih? Adakah ini dianggap bersih? Cuba tanya dengan Tun Faisal. Bos dia dulu nak pergi keluar negara, dah disekat oleh Latifah Koyak. Tak boleh keluar. Nak pergi rasmi masjid di selatan Thailand, tak boleh keluar. Lepas dia bantu Kongres Maruah Melayu dekat Shah Alam, lepas tu boleh pula keluar negara dengan isteri dia. So, adakah bersih macam tu? Kita boleh cerita banyak lagi, tapi kita cerita satu-satu. Yang mana nampak betul-betul terang menyokong dia orang ni, kita buka dulu. Okey. Kalau kita tengok di statement tu, bermakna gerakan ni sudah dimulakan sebelum PRU lagi tu. Memang daripada sebelum PRU lagi,
Mereka nak supaya pemilihan parti diadakan dulu. Bila pemilihan parti diadakan dulu, maka mereka boleh tukar presiden parti. Sebab masa tu Perdana Menteri dengan dia, timbalan menteri-menteri banyak daripada kelompok yang sama. Jadi dia masa tu dia selesa. Dia yakin dia boleh tewaskan Datuk Zahid. Tapi alhamdulillah kita telah berjaya meminta supaya pemilihan parti dibuat dalam tempoh 6 bulan selepas pilihan raya. Dan itu keputusan akar umbi, keputusan Perhimpunan Agong Khas. Dan mereka hampa kerana tak boleh nak buat benda tu. Walaupun ada cubaan nak mengganggu ROS dan sebagainya, tak apalah, kita lupakan benda yang lama. Akhirnya mereka gagal. Mereka memang dah merancang supaya kalau dia dapat tukar presiden parti, orang-orang yang mengkhianati parti ni dapat kekal sebagai calon pilihan raya. Anwar Musa boleh kekal sebagai calon pilihan raya. Lepas tu Syahidan Kasim dan kawan-kawan yang lain boleh kekal sebagai calon pilihan raya. Tapi tak berlaku. Tak berjaya untuk buat pemilihan tu awal. Tu yang dia kecewa. Sekarang dia cuba nak buat kali terakhir selepas pilihan raya dalam pemilihan ni. Bila gagal dalam pemilihan ni, lepas ni dia orang senyap lah. Dia orang tahu dia orang terpaksa tunggu 5 tahun. So tutuplah cerita-cerita yang popak-popak sekarang ni. Okey. So, adakah gerakan untuk membenci presiden sebelum PRU menjejaskan undi? Sudah pasti. Sudah pasti. Apa yang diorang buat ni memang melanggar disiplin parti. Kerana sebagai ahli parti, dia kena menjaga nama baik parti. Tapi kalau dia mengatakan bahawa parti ni sesat, dia mengatakan bahawa parti ni parti yang dah sakit, parti ni kotor, parti ni perlu dibersihkan, macam-macam dia cakap. Lagi 5-6 hari nak pilihan raya cakap benda ni. Maka sewajarnya lah tindakan disiplin diambil pada orang-orang macam ni. Dia bertanding di kawasan yang banyak orang-orang yang liberal. Tetapi janganlah kerana nak mendapatkan undi rakyat yang liberal ni, dia menghina parti Melayu ni dengan begitu dahsyat sekali. Kerana ianya bukan hanya menjejaskan nama baik Datuk Zahid, tetapi dia menjejaskan peluang calon-calon Barisan Nasional yang seangkatan dengan dia, yang geng dia sendiri pun tergolek. Ini kawan dia, geng dia, budak dia sendiri cakap. Dia orang kata sebelum ni nampak semua orang sokong BN. Tapi 5 hari yang terakhir selepas KJ menyerang Presiden, menyerang UMNO, kata UMNO ni parti sesat, parti dah rosak, apa semua, parti sakit. Kepercayaan akar umbi terhadap UMNO tu terungkai. Memang terjejas. Jadi macam mana orang macam ni kita nak angkat menjadi pemimpin UMNO? Kau nak buat pemilihan UMNO, kau nak bertanding jawatan presiden pun boleh. Tapi lepaskan dulu pilihan raya, menangkan parti dalam election. Tapi kalau dalam otak dia tertanam agenda untuk pastikan BN tak menang besar, supaya BN tak boleh membentuk kerajaan secara bersendirian dan Datuk Zahid tak boleh jadi Perdana Menteri. Itu je matlamat dia. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh menang bersendirian, silat-silat akhir bulan, walaupun kita ada poster boy Datuk Seri Ismail Sabri, silat-silat akhir bulan, tuanku pun akan minta lebih daripada 1 nama. Kalau tuanku minta 3 nama, presiden mesti ada, timbalan presiden pun ada peluang. Barulah nama Datuk Seri Ismail Sabri. Betul tak? So, kalau itu berlaku, maka UMNO akan memerintah mengikut acuan dia sendiri. Tidak ada kerajaan gabungan. Itu sebab mereka ni melakukan macam-macam perkara untuk sabotaj parti. Ini sabotaj. Supaya BN tak boleh memerintah
Tak cukup kursi untuk bentuk kerajaan bersendirian. Dan akhirnya BN terpaksa minta tolong bersatu dengan PAS join kita. Bentuk kerajaan. Dan mereka boleh diktate siapa yang mereka nak jadikan Perdana Menteri. Dia tak tahu. Kita pun ada pilihan. Engkau dah khianat kita, engkau tikam kita, engkau fitnah kita macam-macam. Engkau adalah rasuah pengundi. Kita pun ada pilihan. Tak nak bersama dengan kau, kita boleh bersama dengan PH. Sekarang kau ada tu duduk. Cakap apa? Itu sebab bila berkuasa, berpada-pada. Jangan zalim sangat. Jangan mengkhianati kawan yang memberi kepercayaan kepada dia, kawan yang mengampunkan dia. Bagi kepercayaan. Bagi peluang kau kursi dah lah sikit. Bagi peluang kau jadi Perdana Menteri. Kau tikam kita balik. Sekarang menyesal tak sudah. Muka monyo je. Duduk kat London muka monyo. Macam mana orang pergi London nak happy? Dia aku tengok gambar-gambar dia. Aduh, kesian juga aku tengok. Duduk kat London muka monyok je si Tompuk ni. Kesian. Okey. Jadi maknanya memang jelas tu ada sabotaj, ada pengkhianatan sebelum PRU tu. Lebih daripada jelas lah. Jadi, takkanlah orang UMNO tak nampak. Orang UMNO lebih daripada nampak. Kita suruh bubar parlimen bila? Kita suruh bubar parlimen selepas pilihan raya negeri Johor. Kalau ketika itu dibubarkan parlimen, dia ni Tun Faizal duk kata kita tak bersedia kepada bapak ni. Ni yang buat aku geram ni. Apa tak sedia? Kita menang besar. Di Melaka menang besar, di Johor menang besar. Kalau ketika kita ada mood baik, lepas tu pula Datuk Seri Ismail Sabri luluskan KWSP. Rakyat ada kuasa membeli 3-4 bulan, kuat. Boleh ada spending power. Economy getting better, just for a while, 3-4 months. Itu time lah kita buat pilihan raya. Bukan lepas dah kau Datuk Najib dah duduk dalam penjara, campaign manager kita dah duduk dalam penjara. Lepas keadaan dah macam-macam keluar isu tu, isu ni, isu tu, isu ni, baru kena buat pilihan raya. Memanglah mampus. Betul tak? Jangan salahkan orang lain. Datuk Zahid bukan Perdana Menteri. Datuk Zahid tak ada kuasa. Itu pun nasib baik lah. Dia bertegas nakkan pilihan raya. Sampai terpaksa gugur. Kalau tak, bila pilihan raya? Tahun depan. Kau bayangkan, kalau pilihan raya bulan 11 pun kita tinggal 30 kursi. Kalau tahun depan, tinggal berapa kursi? So, don't talk about timing. Datuk Zahid tak ada kuasa pun untuk menentukan masa. Dia dah push untuk buat selepas pilihan raya di Johor. Lepas Muhyiddin tak boleh angkat muka, Anwar pun pada ketika itu kalah teruk. DAP pun teruk kalah. Amanah kalah teruk. Siapa lagi? Pejuang kalah teruk. Masa tu lah kita buat pilihan raya. Time feel good factor tu ada. Tapi nak buat macam mana? Kita kena sabotaj. Kita kena sabotaj. Bisikan-bisikan syaitan Anwar Musa, Syaidan Kasim, Tajuddin Rahman. Ini yang merosakkan. Ini yang merosakkan. Siapa yang bisik pula kat telinga? Anwar Musa. Ni lah. Baru dia macam Tun Faizal dengan siapa nama? Jalil Baker ni. Orang macam ni yang merosakkan. Last kali, apa jadi dengan kau? Sikit hari bulan jadi kluster mahkamah. Kita dah cakap dulu, buat sekarang. Habis kuat worst case scenario pun kau tak jadi Perdana Menteri balik. Kau tak jadi Menteri balik. Betul lah? Tapi tak nak dengar. Kita dah cakap, kau buka balik aku punya ni lama-lama. Aku sebut jangan sampai niat tu supaya BN tak boleh menang dan akhirnya kita terpaksa kerjasama dengan bersatu dengan PAS. Tapi jangan sampai
musuh sebelah lagi satu pula yang menang. Dan akhirnya kau jadi kluster mahkamah. Ya. Betul tak? Betul. Masih baiklah. Kan? Datuk Seri Anwar Ibrahim pun pemaaf. Dapat dia. Selamat. Betul. Tapi yang lain ni belum tahu. Kena ingat tu. Tapi tu ada orang mendakwa tu tindakan Datuk Zahid tu memecat orang-orang tertentu di saat-saat terakhir tu menyebabkan barisan kurang undi hilang. Kau bayangkan Datuk Zahid pecat yang khianat ni pun lepas pilihan raya ada 10 orang khianat. Cuma bayangkan kalau kita tak pecat orang ni. Kalau kita tak pecat orang ni, apa jadi? Lagi banyaklah yang khianat ni. Kita dah tapis macam-macam jenis tapisan lah kita pakai pun bocor juga. Ada juga yang khianat yang kita tak sangka-sangka. Kan? Ambil contohlah. Bekas Menteri Besar Johor. Datuk Zahid bela dia. Datuk Zahid bela dia. Minta maaf cakap lah. Bela sampaikan ada yang marah. Apa jadi pun Datuk Zahid tetap pertahankan dia untuk jadi Menteri Besar. Sampai ada sedikit krisis. Tapi macam mana dia balas jasa Datuk Zahid? Dah tak dapat jadi Menteri Besar, tak apa. Datuk Zahid bagi dia jadi calon parlimen. Apa dia buat? Kita bukan tak tahu dia antara orang yang digunakan oleh Isyamuddin untuk bercakap dengan calon-calon parlimen yang lain. Dia orang ni bercakap. Ada seorang saksi ni ditawarkan dengan duit. Bila-bila masa dia orang ni boleh bagi keterangan pada Jawatan Kuasa Disiplin. Jangan lupa tu. Kalau nak ikutkan, kita jangan lupalah orang yang bela kita. Orang jaga kita dengan baik apa semua sekali, Tapi apa kita, macam mana cara kita balas? Macam mana cara kita balas? Apa yang nak cakap? Tak, tu apa ni? Sekiranya kalau lah katakan macam KJ, H2O dia didapati betul sabotaj dan apa ni menjadi pengkhianat tu akan diambil tindakan tu. Apa akan jadi tu dalam UMNO tu? Dia suka tak suka, parti kena ada disiplin. Parti kena ada disiplin. Kalau orang tu dah terang-terang langgar disiplin parti, sampai bila kita nak bagi bela orang macam ni? Kalau parti sentiasa membiarkan orang-orang yang langgar disiplin parti ni dibiarkan tanpa sebarang tindakan undang-undang, ianya memberikan impression ataupun memberikan isyarat kepada ahli-ahli akaumbi bahawa kalau kamu ada jawatan ahli parlimen ke, kamu buatlah pelanggaran disiplin macam mana pun, parti takkan berani ambil tindakan disiplin ke atas kamu. So you are giving the wrong signal to our members. Itu sebab bagi saya parti kena tegas. Tak kira lah diorang ni ahli parlimen ke, diorang ni ketua bahagian ke, salah tetap salah, kena ambil tindakan. Kita tak boleh biarkan. Kalau kita biarkan, orang lain akan mencontohi mereka, akan mengulangi apa yang mereka buat. So sampai bila parti ni akan jadi macam ni? Tapis, lepas pilihan raya dia bagi sokongan pada musuh.
Time orang tengah sibuk nak menangkan calon-calon Barisan Nasional, time tu dia serang Presiden Barisan Nasional ataupun pengurusi Barisan Nasional. Habis orang lain terpaling. Tak boleh. We got to put a stop. Tak boleh. Akan ada tak tindakan boykot parti ke sekiranya H2O ataupun KJ diambil tindakan tu? Tak apa. Tak apa, tak ada masalah. Betul-betul bagian tak nak bersihkan. Kalau ketika hari itu dekat dengan pilihan raya pun kita berani ambil risiko. Kita potong yang khianat ni untuk pastikan selepas pilihan raya kita ada calon parlimen yang kekal bersama dengan kita. Kita takut yang khianat ni kalau dapat je contoh macam Anwar Musa, macam Syedan Kasim ni. Kalau dia dah jadi calon, dia menang, dia sokong Muhyiddin Yassin. Kalau orang macam Hasni ni pun boleh sokong Muhyiddin Yassin. Apatah lagi orang macam Syedan Kasim, orang macam Anwar Musa. Betul tak? Jadi kita dah awal-awal kita dah ambil tindakan. Kesan daripada ambil tindakan di saat akhir sebelum pilihan raya itu lebih teruk. Kalau kita ambil tindakan sekarang, kita ada tempoh 5 tahun untuk berhadapan dengan pilihan raya 2016. We have ample time. Kita ada masa yang mencukupi. Kita boleh rapatkan sah balik. Kita kena ingat, kita tengok Mahathir. Mahathir bila dia serang Datuk Seri Najib, ada orang percaya dengan Mahathir. Orang UMNO pun banyak yang menyokong Mahathir pada ketika itu. Tetapi bila Mahathir keluar parti, orang UMNO ada yang ikut, tapi kumpulan yang sangat kecil. Lebih banyak orang yang ikut Anwar Ibrahim tahun 1998. Tapi kalau pengkhianat macam Isyamuddin, kita ambil tindakan, siapa nak ikut dia? Siapa nak ikut dia? Habis kuat 2-3 orang dia je. Habis kuat ketua-ketua bahagian yang mendapat bayaran bulanan. Itu pun kalau dia orang kekal sebagai ketua bahagian dalam pemilihan yang akan datang, dia orang takkan ikut Isyamuddin. No way. Apa sebab dia orang nak musnahkan masa depan dia orang ni untuk Isyamuddin? Itu sebab kita kena pastikan parti kena ada disiplin yang kuat. Yang langgar disiplin parti kena ambil tindakan. Dan kita ada masa yang cukup panjang 5 tahun sebelum berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15 Itu cukup masa. Jangan risaulah kalau setakat yang kianat 2-3 orang ni kalau kita ambil tindakan, berapa banyak sangat orang yang sanggup keluar parti menyertai mereka? Tak ramai. Okey. Ni kita tanya soalan pada orang ramai tu pada pandangan Datuk pada PAW akan datang, pemilihan akan datang tu adakah atau PAW yang akan datang, adakah perlu UMNO mengundang Datuk Seri Anwar Ibrahim Adil? Biasanya kalau dalam Perhimpunan Agung UMNO, masa kita bersama dengan PAS, selain daripada MCA, MIC, PBRS, kita pun panggil PAS bersama. Jadi sekarang ni kita dah berada di dalam kerajaan perpaduan. Memanglah sewajarnya daripada PKR, daripada Amanah dan daripada DAP diundang sama. Sebab mereka merupakan parti komponen di dalam kerajaan perpaduan. Begitu juga dengan GPS kena diundang, begitu juga dengan GRS kena diundang, begitu juga dengan warisan, KDM, bebas, PBM, perlu diundang. Kalau nak ikutkanlah. Itu sebabnya sepatutnya hari ini di peringkat UMNO sudah memainkan peranan menjelaskan tentang pentingnya dan kenapa UMNO memilih untuk bersama dengan PH. Kenapa kita tak pilih bersama dengan PN? Benda ni, penerangan ni dah patutnya dah laju dah kat bawah.
bila kita dah laju kat bawah, bila kita panggil DAP duduk dalam Perhimpunan Agung UMNO sebagai tetamu, tak jadi isu sangat. Sama juga di peringkat PKR pun sepatutnya dah mula gerakkan supaya penerimaan kepada orang UMNO ni dapat diterima oleh orang PKR. DAP pun, amanah pun dah nak kena gerakkan. Explain benda ni. Bila kali pertama mereka ni bersama dalam Perhimpunan Agung UMNO, memanglah ada sikit bahaya lah. Ada sikit bahaya. Tapi nak buat macam mana? Kita dah berada di dalam satu permufakatan ataupun di dalam satu coalition kerajaan perpaduan. Itu sebabnya jentera-jentera kita ni perlu disegerakan bagi penjelasan. Saya pun tak tahulah apa benda yang ditunggu lagi. Okey? Ada orang menyarankan tu ini orang UMNO lah, kata apabila dah nak menjelang pemilihan itu, janganlah kempen terbuka lah, maksudnya mengutuk orang tu, mengutuk orang ini dalam media atau apa pun itu. Sebab ini akan menambahkan lagi keburukan orang luar melihat UMNO. Cubalah cakap benda tu dengan Raja Petra. Cuba cakap benda tu dengan Tun Faisal. Cuba cakap benda tu dengan apa ni, geng-geng Anwar Musa ni, Jadi Baker dan sebagainya. Kalau misalnya mereka tidak menyerang Presiden, kita pun tak perlu nak mempertahankan Presiden. Betul tak? Kenapa sekarang perlu melancarkan asal bukan Zahid, kempen asal bukan Zahid? Kita nak tanya. Tak boleh move on lagi ke kerajaan baru ni? Masih lagi cuba nak menumbangkan kerajaan. Berapa lama dah kerajaan ni rakyat nak kena berhadapan dengan politik yang sentiasa tak menentu. Itu sebabnya sekarang ni kebetulan kita ada 148, kita ada 2/3 majoriti. Kalau terpaksa buang 2-3 orang ni, make sure dia orang ni, kita punya penyokong ahli parti ni akan disassociate themselves from Syamuddin. Ambil tindakan tegas, barulah tak ada lagi pertalian. Kita tengok bila Mahathir dah keluar daripada UMNO, bukan lagi ahli UMNO, orang UMNO dah tak ikut dia dah. Orang UMNO lepas tu solid bersama dengan Dato' Najib. So benda yang sama kita kena buat. Sebab kita ada tempoh 5 tahun untuk reconcile. Okey. Tok, apa akan berlaku tu sekiranya H2O Hishamuddin dipecat daripada ahli UMNO? Kerusi dia gimana tu? Dia mengikutkan kerusi sebagai ahli parlimen. Kalau dia dipecat daripada ahli UMNO, dia kekal sebagai ahli parlimen. Dia kekal sebagai ahli parlimen. Tapi dia tak boleh menyokong sebelah sana. Dia boleh menyokong sebelah sana kalau dia dipecat sebagai ahli UMNO. Tetapi kalau dia diambil tindakan berdasarkan SD yang dia berikan, berdasarkan SD yang diberikan kepada Muhyiddin, maka kursi dia tu boleh kosong. Itu sebab patutnya bila dia bagi dia tu terus on the spot. Tapi masa tu kita perlukan solid 30. Sebab 30 campur 82 daripada Pakatan Harapan, kita ada 112. Tapi selepas tu kita dah ada daripada GPS, kita dah ada daripada Warisan, kita dah ada daripada GRS. Maka tak ada masalah untuk kita ambil tindakan disiplin pada dia orang ni. Sebelum boleh ada satu pilihan raya kecil, tak ada masalah. Okey? Ada lagi?
Tok, dikabarkan ada mesyuarat khas MKT ke tu dalam masa dekat ni. Hari Khamis. Apa punya rasa-rasanya? Itu biar urusan MKT lah. Kita bukan MKT. Kita tak boleh mengulas hal MKT apa dia nak bincang, mana kita tahu. Kan? Tok, ramai orang minta Datuk bersuara sikit kat kerajaan agar pelancong-pelancong pada Cina ni kita kalau boleh stop lah kata dia. Kita dah cakap. Saya tak setuju kalau pelancong daripada Cina semua di stop. Saya bersetuju sekiranya diperketatkan. Maknanya sebelum dia orang datang sini dah ada swab test dan sebagainya. Yang maknanya swab test ni pun ada yang tak boleh kesan. B40 dengan B52. B40 pula. BF7 dengan B52. Mungkin ada yang kata yang pakai najis. So ujian-ujian ni perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum dia orang berangkat ke Malaysia. Sampai kat Malaysia kena lagi sekali. Maknanya kuarantin dulu di satu tempat ke mana? Buat lagi sekali. Tak perlulah sampai berhari-hari, kan? Kalau tak buat ni, maka lebih ramai yang akan masuk ke dalam negara ni dan proses penyebaran itu akan berleluasa. Memang kita nak pulihkan ekonomi ni, kita perlukan pelancong-pelancong ni. Kita tak nafikan. Kita faham sangat. Tetapi dalam masa yang sama, kita pun tahu, pengalaman kita, keadaan menjadi semakin parah sehingga kita terpaksa berhadapan dengan lockdown selama lebih kurang 18 bulan. Sekejap lockdown, sekejap PKP, sekejap PKPD, sekejap PKPP. Macam-macam kita lalui sebab daripada awal kita tak berbendung benda ni. Jadi saya yakin kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia akan belajar melalui kesilapan kerajaan Muhyiddin. So kita haraplah akan ada tindakan tegas diambil sebelum membenarkan mereka ni masuk. Kena betul-betul diperiksa. Kalau dia orang nak menyelamatkan diri, nak berlindung di Malaysia, saya rasa, bagi saya lah, kalau tanya dengan saya, kita tak boleh nak halang. Kalau mereka betul-betul bukan pembau, itu yang kena pastikan. Sebab kalau mereka menetap kat sini sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, ianya adalah income kepada negara. Ini kita kena ambil kira dari segi satu aspek. Kalau kita nak pertumbuhan ekonomi kita naik, kedatangan pelancong ini juga banyak menyumbang. Tetapi jangan sampai kehadiran mereka ini sebagai pembawa kepada wabak baru. So kena make sure tapisan itu biar ketat, tak apa. Biar ketat tak apa. Asalkan ianya tidak menyebabkan varian baru ni tular dan akhirnya sektor ekonomi kita lumpuh sekali lagi. Cuma nasib kita baiklah tak ada Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, dia akan ambilkan kesempatan ni untuk buat darurat lagi sekali. Buat lockdown lagi sekali. Kita tak nak benda tu berlaku. Okey? Okey, Tok. Ada orang tanya tu, apa akan jadi sekiranya Datuk Zahid masih lagi kekal sebagai Presiden selepas pemilihan UMNO? Apa akan jadi kepada ahli tuju Perikatan Nasional tu? Kalau misalnya Datuk Zahid kekal, insya-Allah kerajaan di peringkat persekutuan juga kekal. Sebab kita dah tanda tangan perjanjian persefahaman. Dan ini menyebabkan usaha untuk menjatuhkan kerajaan itu sebelum berakhirnya tempoh 5 tahun ni mungkin tidak akan berjaya. Itulah kesannya. Maknanya geng-geng Haji Hadi, geng-geng Muhyiddin kena tunggulah 5 tahun. Kalau dia orang hidup lagi, bolehlah mencuba nak bertanding lagi sekali. Okey?
Lain tak ada Jadi kita minta sahabat-sahabat yang dengar pada malam ni, minta tolong sharekan live kita pada malam ni supaya kita dapat memberikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.